memudahkan untuk orang pinjam duit lah, tapi dia punya interest tu tinggi sangat, so dia akan efek kepada orang yang macam gaji rendah. Selalunya orang gaji rendah ni yang buat meminjam kan, tapi dia rasa dia boleh mampu, tapi sebenarnya rasa tak, dia orang tak boleh mampu sebenarnya. Bagi saya Along ni masih ada lagi sebab ramai permintaan untuk orang buat loan kat bank yang gagal, yang tak diluluskan. So last option Along. Bila diorang dah tahu diorang tu terdesak, so Along akan bagi je. So dia tak kisah orang ni mampu bayar ke tak mampu bayar, lepas tu dia akan bagi je. Dan orang ni bila dapat duit dia akan fikir benda lain, dia tak tahu apa dia punya kesan di sebelah. Penyelesaian hanya terletak pada diri setiap rakyat Malaysia termasuk kerajaan sendiri. Kebanyakan yang meminjam daripada Along meminjam atas sebab yang munasabah. Sebagai contoh seperti menyambung pelajaran anak-anak, memulakan perniagaan dan lain-lain. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi Nazri Kahar dalam You Wartawan. You Wartawan, anda juga wartawan. Malam ini kita nak cerita bahana Along. Sebenarnya topik ini bukan kali pertama kita bincangkan di Astro Awani ini. Dalam program-program lain pun seperti Agenda Awani dan juga perspektif kita pun telah kita bincangkan, telah kita bicarakan tentang apakah kesan sebenarnya jika masyarakat kita banyak bergantung kepada sindiket ceti haram ini. Tapi malam ini perspektifnya mungkin berbeza sedikit. Mungkin kita akan membicarakan dari sudut bagaimana institusi kewangan bezanya dengan sindiket ceti haram ini dengan institusi yang sah, bank ataupun koperasi dan juga institusi yang lain yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk memberi kemudahan pinjaman kepada para pengguna. Jadi bersama saya pada malam ini dua orang yang terlibat saya langsung dengan isu ceti haram ini. Yang pertama saudara Muhammad Syahani Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional NCCC. Selamat datang Cik Syahani. Terima kasih datang sekali lagi. Dan di hujung sana saudara Raja Amin Abdullah, Unit Sukarelawan Gempak dan seorang aktivis pengguna daripada PPIM. Selamat datang Cik Raja. Lama tak jumpa ya. Okey, Cik Syahani. Kalau kita nak cerita pasal Along ni, kalau kita dalam masa kita bicara malam ni pun, saya rasa di luar sana ada orang yang sedang berurusan lagi dengan Along kan. Walaupun seminggu dua ni kita dengar macam-macam lah isu, orang kena rantai lah di dalam penjara yang dibuat oleh Along. Dan kita dengar cerita orang kena simbah asid lah, rumah kena baling dengan cat lah sebagainya. Tetapi di luar sana saya rasa beribu ataupun beratus masih berurusan dengan Along. Kenapa mereka tak sedar ke? Lepas agenda Awani Sabtu lepas, saya balik dengan keluarga saya lah. Keluar daripada pintu Awani ni, anak saya tunjuk, itu dia iklan gantung kata pokok dia kata. Sampai ke tahap itu. Banyak pihak-pihak berkuasa menyatakan tindakan itu, tindakan ini, tapi apa yang diperhatikan di luar tidak menampakkan apa-apa tindakan yang berkesan. Okey, kita terlalu banyak menyalahkan pengguna. Pengguna tidak merancang, pengguna saja dia judi minta pinjaman, dan ada juga dinyatakan sampai 60 kad ataupun akaun pinjaman daripada Along. Memang itu adalah satu kenyataan, tapi merebaknya aktiviti Along ni, secara peribadi saya hari Jumaat lepas saya sengaja masuklah agensi ni peminjam berlesen ni, peminjam wang berlesen. Dia pihak yang di kaunter menyatakan, bila saya tanya berapa faedahnya, dia terus terang katakan 20% sebulan. Mungkin dia orang tak pergi teliti ke apa, tidak tahulah, tapi secara saja dia boleh katakan 20% sebulan. Dan selepas tu dia kata, kami kena simpan kad ATM, kami kena simpan buku akaun dan sebagainya. Ini di tempat peminjam berlesen. Kalau itu faktanya, apakah beza syarikat pinjaman berlesen dengan Along, sindiket ceti haram ni? Apa bezanya? Ada beza? Saya masih confused tu. Itu yang kami pun nak tanyalah pihak berkuasa yang kata telah ambil tindakan dan sebagainya, dan kami telah lama mendesak pihak kerajaan pindahkan tanggungjawab peminjam wang berlesen ni daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Mereka tiada kemampuan untuk kuat kuasa. Pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berada di Kuala Lumpur saja. Di peringkat negeri hanya ada unit perumahan dan kerajaan tempatan di Pejabat SUK. Itu pun tiada tenaga untuk penguatkuasa. So dalam keadaan ini, siapakah akan memantau setiap
ejen peminjam wang berlesen di seluruh negara. So kalau mereka melakukan tindakan dengan memegang kad ATM, memegang buku akaun, siapa yang audit tindakan kegiatan ini? So kalau ini pun tidak boleh dibuat, memang sekarang kita tak boleh bezakan lah siapa along, siapa peminjam wang berlesen. Raja Amin, betul ke? Kita tak boleh nak bezakan pinjaman berlesen yang syarikat berlesen, money lenders ni, dengan kegiatan sindiket ceti haram. Adakah mereka berada di institusi yang sama sebenarnya? Sebenarnya di sini kalau kita nak cakap ceti haram, tak adalah ceti haram. So dia salah guna license sahaja. Salah guna license. So macam mana kita nak kategoriskan ceti haram? How? Sebenarnya bila you tanya dia segi law police go, saya ada license. Saya ada license dia kata. So dia gunakan, salah guna itu bermaksud interest. Okey, di sini sebagai license dia gunakan 18%. Tapi kalau menggunakan syarat serahkan kad ATM, serahkan buku akaun, bukankah itu syarat-syarat yang digunakan oleh sindiket ceti haram? Bukan yang apabila polis pergi dia tak tunjuk pun. Ya, tak dia ada tak bukti, tunjuk, tak ada bukti. Kalau ikutkan, you go to the bank. Kalau kita pergi bank, ATM card, satu orang boleh pegang satu ATM card. Tapi di sini ada orang pegang sampai 20 kad, kita ada kamera. And all this, okay, how, macam mana benda ni berlaku? Pensioners card. So dia sekarang gunakan cara ni, dan dia gaji dikeluarkan oleh kerajaan atau GLC ke siapa-siapa untuk pekerja-pekerja ni. Gaji ni diambil oleh Along. Dan dia ada office sendiri pula. Di sana dia pergi ambil gaji, dan dia potong dia punya whatever they need, then the balance they give back. Okay. How can these things happen? Itu perlu dijelaskan, perlu difahami oleh orang kita di luar sana. Mungkin mereka masih tidak sedar di mana money lenders ataupun syarikat pinjaman berlesen seperti yang kita lihat di papan-papan tanda, di pondok-pondok telefon, di tiang-tiang elektrik dan sebagainya. Tetapi adakah itu syarikat yang berlesen ataupun beroperasi di sebalik syarikat berlesen? Jadi selepas ini kita akan dengar lagi pandangan daripada rakan-rakan wartawan, banyak yang dihantar melalui Facebook kami, dan selepas ini juga kita nak lihat bagaimana kerenah birokrasi institusi kewangan yang menyebabkan orang-orang kita mudah sangat nak jumpa Along ni. Kita jumpa lagi selepas ini. Jalur Along yang ada sebab memang daripada segi pinjaman kewangan tu memang dah ketat satu. Kedua, memang dengan Along ni nak dapat pinjaman mudah, tak macam birokrasi untuk bank, you kena ada gaji berapa bulan semua, you kena ada rekod semua. Yang Along tak ada, you mudah je dapat. Dia punya tu dia tak tahu risiko apa yang dia ambil tu. Dan benda ni pun tak besar kan. Orang macam bagi dia takkan dapat duit je. Cukup minjam kena fikir sendiri lah macam mana risiko yang diorang tanggung bila pinjam dengan Along.